Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Lezana Dian Nana Usop. Pada pagi ini saya akan membentangkan proposal saya yang bertajuk pengaruh cerita ataupun drama dalam kalangan pelajar UMS. Pertama kali kita pergi kepada bahagian pengenalan, di mana bahagian pengenalan ini saya akan terangkan secara ringkas. Pertamanya kita perlu ketahui apa itu hiburan. Hiburan ini merupakan suatu perkara atau perbuatan yang menyenangkan serta mententeramkan. Hiburan ini ianya memerlukan pihak pembekal persembahan untuk diperlihatkan kepada penonton. Contoh hiburan ni lawak jenaka, filem, radio, televisyen, tarian dan juga teater. Harus diketahui juga bahawa setiap individu itu mempunyai hiburan yang tersendiri berdasarkan minat. Seterusnya kita pergi kepada cerita. Cerita ni merupakan kisah atau riwayat tentang sesuatu peristiwa atau kejadian yang berlaku. Manakala drama pula karya yang dipersembahkan di atas pentas radio maupun televisyen. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa drama ataupun cerita yang menarik akan lebih diminati oleh golongan penonton. Seterusnya kita pergi kepada bahagian latar belakang kajian dan juga penyataan masalah. Latar belakang kajian ini merupakan gambaran tentang sesuatu kajian, dan dalam kajian ini ianya menyatakan bahawa menonton cerita atau drama merupakan salah satu cara dalam menangani tekanan. Sesuatu tekanan itu dapat dikurangkan apabila seseorang individu itu berhibur dengan menonton cerita yang menarik. Akibat pergerakan yang terhad di musim PKP ini, pelajar khususnya mengambil cara dengan menonton filem atau cerita untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Dalam penyataan masalah pula, ianya menyatakan bahawa cerita yang ditonton mampu mempengaruhi pemikiran ataupun tingkah laku seseorang individu. Ianya dapat dibuktikan apabila sesuatu cerita itu mempengaruhi corak pemikiran ataupun tingkah laku seseorang individu itu. Seterusnya ialah cerita ini ataupun drama mampu merosakkan akidah dan melahirkan pemikiran yang kurang baik. Ini adalah disebabkan apabila sesuatu cerita ataupun drama itu mempunyai unsur-unsur negatif ataupun unsur syirik yang berlebihan. Terdapat juga kes di mana golongan remaja ini melarikan diri akibat pengaruh cerita ataupun drama. Seterusnya ialah bahagian objektif kajian, di mana kajian ini mempunyai dua objektif utama. Objektif pertama ialah mengenal pasti faktor utama pelajar menonton cerita ataupun drama, dan objektif kedua ialah menyenaraikan kesan drama atau cerita yang ditonton terhadap pelajar. Dalam skop kajian pula, kajian ini hanya dijalankan terhadap mahasiswa Universiti Malaysia Sabah daripada pelbagai fakulti, dan terdapat 3 tujuan utama kajian ini dijalankan, di mana tujuan utamanya ialah mengenal pasti faktor utama pelajar menonton filem atau cerita. Tujuan kedua, menyenaraikan kesan drama atau cerita yang ditonton kepada pelajar, dan tujuan ketiga ialah memberi persediaan awal bagi para pelajar dalam menghadapi kesan cerita ataupun drama terhadap pelajar. Seperti yang kita dapat lihat, antara faktor utama pelajar menonton cerita ataupun drama ialah seperti drama tersebut mudah dimuat turun, jalan cerita yang menarik, dapat mengisi masa lapang pelajar, pengaruh rakan sebaya, minat terhadap pelakon, ingin mengikuti perkembangan drama terkini, dan kewujudan pelbagai aplikasi yang canggih untuk memuat turun sesuatu drama. Dan kita pergi kepada kesannya pula. Seperti yang kita dapat lihat, kesannya ialah prestasi pelajaran merosot, mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar, masa terabai, kurang komunikasi dengan rakan-rakan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, tahap kelekaan meningkat, dan terpengaruh dengan aksi ataupun babak-babak yang terdapat dalam cerita tersebut. Di bahagian teori pula, teori yang saya gunakan ialah teori kultivasi ataupun cultivation theory. Teori ini diperkenalkan oleh seorang penyelidik iaitu George Gardner pada tahun 1973. Dalam teori ini, George Gardner turut menyatakan bahawa seseorang individu itu menonton televisyen melebihi 4 jam. Berikutan dengan perkara tersebut, seseorang individu itu mampu dipengaruhi dari segi kata, idea, penampilan dan juga gaya hidup berdasarkan maklumat yang disebarkan melalui cerita ataupun drama. Dalam kajian saya ini, saya menggunakan teori ini di mana kita dapat lihat sesuatu cerita ataupun drama itu mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran seseorang individu yang menonton cerita tersebut. Di bahagian metodologi pula,
Sumber premier yang saya gunakan ialah Google Form yang saya edarkan melalui media sosial. Soalan dalam Google Form tersebut dibina oleh pengkaji sendiri dan soalan itu dibuat berdasarkan objektif kajian. Dalam Google Form ini, saya menggunakan skala Likert sebagai alat pengukuran. Seperti yang dapat kita lihat di slide, skala Likert yang saya gunakan adalah seperti 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, tidak pasti, 4, setuju, dan 5, sangat setuju. Di bahagian kepentingan kajian, ianya mempunyai dua kepentingan utama, iaitu mengenal pasti apakah faktor utama pelajar menonton cerita ataupun drama, dan kepentingan yang kedua, menyenaraikan apakah kesan yang bakal wujud terhadap pelajar daripada menonton cerita ataupun drama. Dan manfaat kajian ini, dia mempunyai 3 manfaat. Yang pertama ialah manfaat terhadap negara, di mana ianya dapat memupuk minat generasi muda terhadap industri perfilman tanah air. Manfaat terhadap masyarakat ialah memberi makna dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat. Dan manfaat terakhir iaitu manfaat terhadap organisasi, di mana kita dapat lihat bahawa cerita ataupun drama ini dapat meningkatkan imej sesuatu organisasi itu apabila organisasi tersebut mengeluarkan cerita ataupun drama yang menarik terhadap penonton. Kesimpulannya di sini ialah jelaslah bahawa kajian ini mampu mendedahkan pelbagai kesan filem ataupun cerita kepada mahasiswa UMS. Cerita ataupun filem ini juga turut berfungsi untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan sesuatu perkara. Namun, penonton perlu mengelakkan diri mereka daripada terpengaruh dengan kesan negatif cerita ataupun filem yang mereka tonton. Sekian, terima kasih.